Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, memandangkan kita dah masuk modul 3 iaitu seluar slack ataupun palazzo saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana untuk kita mengambil ukuran. Okey, hari ini saya tak ada model lah untuk saya nak bagi, jadi saya tunjukkan cara ambil ukuran pada diri saya sendirilah. Anda kalau ada kat rumah sesiapa, macam ada suami ke, ada kakak, ada ibu, ada siapa-siapa yang boleh tolong anda ambil ukuran, boleh jugalah, terutama pada ukuran labuh seluar nanti lah, sebab kalau seorang-seorang memang kita tak boleh nak ambil labuh seluar lah kan, kecuali kalau anda dah biasa tahu ukuran anda berapa labuh kain, labuh seluar yang biasa anda pakai. Okey, tak apa. Yang seluar ni kita tak ambil begitu banyak ukuran lah, dia tak berapa complicated macam kita nak ambil ukuran badan. Yang ini yang basic punya lah, yang biasa. Lepas tu seluar yang saya tunjukkan ni adalah yang ada band pinggang, yang ada getah lah maksudnya. Dia kalau betul-betul seluar slack macam kita untuk office wear kan, dia tak ada getah, dia memang yang kain tu saja. Maksudnya nak kena betul-betul tahu pinggang berapa. Kalau macam longgar sikit boleh pakai tali pinggang macam tu kan. Tapi yang ini saya tunjukkan yang simple, yang basic, yang kita boleh pakai harian, yang boleh selesa untuk macam orang mengandung macam tu kan, ataupun berperut buncit ke, macam kurus sikit ke, masih boleh pakai sebab dia getah yang ada band pinggang lah maksudnya. Jadi dia punya cara nak ambil ukuran dan buat pola nanti pun dia simple je, dia tak ada terlalu complicated. Jadi dia memang sesuai untuk newbies yang tak biasa menjahit, yang baru nak belajar menjahit, dia boleh buat. Kita belajar yang simple dulu. Saya ajar yang simple, okey. Dia tak banyak, dia ada 4 sahaja, iaitu labuh seluar, punggung, pinggang dengan cawan. Okey, saya tunjuk dulu yang mula-mula lah. Okey, ukuran ni kita nak kena ambil betul-betul lah. Ini walaupun dia basic ukuran, sebab nanti di atas pola kita boleh tambah kelonggaran, kita boleh tambah besar yang kita nak. Tapi ukuran ni memang kena ambil betul-betul lah untuk pemula, untuk mula-mula. Bila dah biasa jahit nanti kita dah boleh agak-agak je. Okey, untuk labuh seluar, untuk yang ada kat rumah nanti ada siapa-siapa, so kena ambil daripada tepi lah. Ambil tepi macam ni tepi macam ni ambil tepi daripada pinggang daripada paras pinggang. Kita tahulah, kita kalau diri kita sendiri yang nak pakai lah. Tapi sebaiknya saya sarankan kalau mula-mula kita nak jahit, kita jangan jahit untuk orang, kita jahit untuk diri kita sendiri dulu, supaya kita tahu bila kita jahit tu sedap ke tak, okey ke tak. Kalau kita jahitkan untuk orang, jadi kita tak tahu macam mana cita rasa masing-masing kan. Kalau kita sendiri yang jahit, kita sendiri yang pakai, kita tahu okey kat sini ketat, okey kat sini macam mana kita tahu. Jadi nak kena ambil ukuran sendirilah. Boleh tak nak ambil ukuran seluar contoh yang ada? Boleh, itu untuk bahagian lain. Nanti saya akan tunjukkan macam yang blouse hari tu lah. Yang sebelum ni saya dah tunjukkan juga kan macam mana nak ambil ni. Tapi saya nak ajar betul-betul yang ni, sebaiknya kita ambil ukuran badan daripada kita ambil yang baju contoh ataupun seluar contoh tu. Kadang-kadang dia memang akan lari sikit sebab lain daripada kita buat pola asal dengan yang kita tiru tu. Kadang-kadang mungkin kita tersilap ambil ukuran macam tu kan, sebab benda dah siap kan, dia jadi susah nak agak. Yang ni saya tunjuk dulu yang paling asas lah, yang ni. So ambil daripada tepi, kita kena berdiri tegak dan ambil daripada sisi macam ni. Daripada ada orang suka yang pinggang ni dekat bawah, jadi ukurlah daripada mana yang kita selesa pakai tu. Kalau kat bawah pusat, kena, ada orang suka kat bawah pusat macam ni, dia tak suka kat perut. Kalau ada orang suka tinggi, macam orang mengandung ke apa ke, dia suka tinggi sikit macam tu kan. So ambillah mana yang biasa pakai. Jadi labuh ni biasalah dia, lepas tu jangan kita duduk sengit, duduk macam tu kan. Kita kan tegak. Okey, tegak, lepas tu lurus saja sampai mana yang korang nak lah labuh dia. Suka labuh lagi sampai lantai pun boleh, sampai suka buku lali pun boleh, terpulang sampai tumit pun boleh. Terpulang labuh tu is subjektif lah pada masing-masing. Okey. Lepas tu yang kedua, kita nak ambil ukuran pinggang. Okey, ukuran pinggang ni lilit je lah pinggang dekat mana yang bahagian paras pinggang yang korang pakai. Ikutlah, lilit je. Lilit. Jangan lembek macam tu kita tegak. Ambil ukuran ni kena tegak, baru badan kita ni postur yang betul.
Okey, lepas tu lilit lah macam tu. So berapa? Lilit ni nak kena longgar ke nak kena rapat cikgu? Dia kena rapat dia, dan masukkan 1 atau 2 jari lah selitkan. Saya tunjuk sikit depan sikit ni 1 2 jari macam tu macam tu. Masa janganlah ketat sangat macam tu. Lepas tu masa ambil ukuran tu jangan tahan nafas. Bila tahan nafas tu macam tu, badan kita jadi kurus. Kita tak nak lah, sebab dia bukan ukuran yang sebenar. Jadi kita lilit saja ikut yang kebiasaan kita biasa. Lepas tu masukkanlah 1 ataupun 2 jari macam tu untuk keselesaan mengukur. Macam tu. Sebab ini nanti kita punya pinggang ni, kita punya pinggang getah. Jadi nak kena ambil ukuran betul, sebab nanti kita nak tolak ukuran kita punya getah kita. So bahagian belakang macam tu laras lah. Selaras lah dia bahagian pinggang, jangan ke atas, jangan ke bawah macam tu Okey, itu yang kedua. Yang pertama tadi labus luar, yang kedua ukur lilit pinggang, lepas tu ukur lilit punggung. Ukur lilit punggung ni separas punggung lah macam ni. Okey, ukur lilit punggung dia separas punggung. Kita jangan ternaik, tak nak ke bawah kena bahagian punggung yang paling tinggi, yang paling besar lah, maksudnya bahagian paling tinggi. Kalau tinggi dekat atas, ambillah ukuran tinggi tak, tapi punggung ke bawah lah biasanya, mana dia ke atas kan. Macam tu. Lepas tu separas saja macam tu. Dan macam tu lah. Ada yang orang yang dia punya dia punya punggung agak macam jatuh ke bawah macam tu, besar kan. So kita ambil yang itu. Kita ambil yang macam tu. Mana yang besar, mana yang bahagian besar tu lah, bahagian paling tinggi tu lah. Itulah bahagian punggung. Kalau tak pasti, kalau jenis orang yang badan besar kan, dia plus size kan, ambillah 2-3 ukuran. Mana yang paling besar, itulah ukuran dia. Mungkin yang atas, mungkin yang bawah, mungkin yang bawah lagi. Macam tu kan. Jadi ukuran yang paling besar, ambil 2-3 point, 2-3 paras, mana yang paling besar. Sebab kita takut nanti ketat lah apa kan. Sama juga kaedah dia. Masukkan 1 atau 2 jari macam tu lah. Macam tu, paling tinggi. So ukur macam tu lah. Itu adalah ukur lilit punggung. Okey. Kemudian yang paling penting adalah ukuran cawat. So ukuran cawat ni kita kena ambil keliling kita punya cawat ni lah. Dia bukan ketat So dekat mana nak ambil, daripada belakang ni. Nampak ni daripada belakang ni, daripada paras seluar kita. Paras seluar yang kita pakai. Mana? Belakang kan. Agak-agak lah macam ni. Pegang macam tu. Kan? Pegang. Okey, lepas tu bawa ke depan macam ni. Dia kelengkang macam tu. Tapi kita jangan ketat tau. Jangan. Kalau ketat ni biasanya macam seluar slack. Tapi jangan ambil ukuran yang ketat Dia biasa je. Dia kelonggaran biasa je. Yang kita pakai seluar tu lah. Kalau kata ukur, janganlah pakai kain. Janganlah pakai seluar palazzo yang sampai ke bawah cawat dia tu. Nanti kita tak dapat ukuran. Kita pakai seluar yang biasa kan. Lepas tu kita paras mana yang kita pakai seluar depan ni. Getah seluar depan ni sampai yang belakang ni. Macam tu. Ambil lah kita punya paras dia. Dia lembut je, longgarkan dia. Tapi janganlah longgar sangat sampai nampak kat bawah macam tu. Janganlah, biasa je. Okey, pandai-pandai agak lah. So itu adalah ukuran. Peganglah. Okey, berapa ukuran dia. Berapa dapat dia. Jangan ketat sangat, jangan terlalu longgar. Okey. Itu sahaja untuk ambil ukuran, tak banyak pun, tak banyak ni. Kalau nak ambil peha boleh lah, tapi tak perlulah. Kalau kalau yang cutting betul-betul yang ni cutting yang seluar yang betul-betul nak ikut apa semua kan. Lepas tu bawah nak kecil macam seluar yang saya pakai ni pun, ini pun kita boleh gunakan pola yang sama nanti. Daripada pola yang sama kita boleh buat yang ni macam cutting seluar slack lah. Cutting seluar slack yang macam ni. Tapi ini untuk pakai harian, pakai kat rumah, macam seluar tidur pun boleh pakai kan. Dia boleh guna nanti pola yang sama. Kita boleh adjust jadi seluar palazzo. Palazzo dia besar sikit lah kan. Macam mana nak dapat bawah ni kecil macam mana, yang tu nanti saya akan tunjukkan daripada asas pola tu lah. Lepas tu lepas tu seluar ni tak ada poket. Saya tak tunjukkan yang poket. Yang poket nantilah akan datang. Kita boleh tambah sebab kita bekerja dengan masa kita ada banyak lagi modul. Lepas tu saya tak nak complicated kan kita punya modul ni. Kita nak yang simple dulu, belajar yang paling asas dulu. Daripada asas ni kita boleh tambah poket, nak buat yang tak ada getah, yang itu akan datang. Nak letak zip hadapan, yang ni simple je, tak ada zip, just getah. Tapi daripada asas ni lah, kalau korang tak pandai asas ni, yang macam orang kata premium punya cutting,
lagi susah. Nanti lagi pening formula dia. Macam-macam. Lepas tu macam-macam ukuran nanti dia jadi lagi pening. Ada ukuran peha, ada ukuran lutut, ukuran bawah kaki ni, buka kaki kan. Saya tak nak ajar yang tu sangat sebab kita ni adalah yang baru. Ramai yang daripada kita ni yang baru. Jadi saya nak semua orang pun boleh jahit seluar sendiri. Sekurang-kurangnya seluar duduk rumah macam ni. Seluar boleh buat untuk seluar anak. Lepas tu macam banyaklah kita boleh buat nanti daripada pola yang sama tu. Ikut kreativiti masing-masing. Jadi kita belajar yang simple dulu. Jangan risau. InsyaAllah akan datang nanti kita belajar macam-macam lagi. Okey? Okey.